Salam sejahtera, nama saya Dayusri Anna Perempuan Ganesan. Nombor pendaftaran saya ialah 17 DIB 21F 2024. Hari ini saya ingin membuat pembentangan tentang faktor kemajukan masyarakat mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Hari ini saya ingin membuat Malaysia merupakan negara yang unik yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa serta hidup dengan gembira dan harmoni. Matlamat Wawasan 2020 dan nyatakan untuk melahirkan satu negara bangsa Malaysia yang maju, progresif, saintifik dan hidup bersatu padu. Melalui keunikan Malaysia dan perkauman yang terdapat dalam mana kita akan mendalami tentang faktor-faktor pembinaan etika dan peradaban. Malaysia merupakan dari segi globalisasi pula hubungan luas tanpa sempadan, perkara yang mengasut cara pemikiran menjadi tidak betul edar, ideologi, budaya, nilai negatif, ekonomi bebas dan sains dan teknologi. Dari segi budaya, hiburan, nilai luhur dan pemikiran barat diterima secara terbuka telah lenyap kerana masyarakat tempatan menganggap perkara yang benar segalanya hanya datang daripada negara yang maju sahaja. Ia telah memberi kesan negatif kepada hubungan etnik, integrasi dan perpaduan. Dari segi global, cabaran masa kini ialah pelbagaian data penduduk masyarakat di Malaysia, kemasukan etika baru yang mempunyai latar belakang etika budaya yang berbeza. Akibatnya, berlaku kurang persefahaman antara kumpulan etika kerana di Malaysia terdapat pelbagai pendapat mengenai etika dan peradaban sejak dari dulu lagi. Hal ini akan memberi cabaran dan impak dalam membina etika perancangan di Malaysia. Cabaran masa kini. Kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia yang pelbagai kaum, kita mestilah sentiasa hormat menghormati kaum yang lain supaya unsur keganasan dapat dielakkan dalam kehidupan seharian dan kita semua hidup dalam keadaan aman. Kesimpulannya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ummul Uzma binti Hassan yang memegang nombor matrik 17 DIB 21F 2052 dari kumpulan 3 ingin membentangkan tentang faktor kemajmukan masyarakat yang mempengaruhi etika dan peradaban di Malaysia. Pengenalan. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang unik dengan kepelbagaian kaum dan etnik. Kepelbagaian tersebut dapat dilihat dalam pelbagai bentuk, termasuklah agama, budaya dan perayaan. Hal ini dapat mewujudkan persefahaman yang kukuh dan menjadikan negara ini sebuah negara yang harmoni. Apakah yang dimaksudkan dengan masyarakat majmuk? Masyarakat bermaksud kumpulan manusia yang menetap bersama-sama di sesuatu tempat dengan mengikut peraturan dan cara tertentu. Maksud majmuk pula terbentuk daripada beberapa bahagian yang merupakan kesatuan atau terdiri daripada beberapa etnik. Maksud masyarakat majmuk ialah kaum yang bercampur tetapi kehidupan berasingan, interaksi terbatas, penuh prasangka walaupun hidup bersama. Seterusnya, kita pergi kepada maksud etika dan peradaban. Etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan individu atau kumpulan manusia. Maksud peradaban pula ialah tingkah laku atau tata susila yang baik dan terpuji yang boleh diamalkan oleh sebuah masyarakat. Antara faktor kemajmukan yang mempengaruhi etika dan peradaban di Malaysia ialah tolak ansur antara kaum dari segi agama dan kepercayaan. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia terdiri daripada rakyat pelbagai kaum yang mempunyai agama dan kepercayaan masing-masing. Contohnya, orang Melayu beragama Islam, orang Cina beragama Buddha dan orang India beragama Hindu. Dalam sistem kepercayaan dan agama, sekiranya salah satu daripada kaum Cina, Melayu dan India tidak bertolak ansur, maka salah faham boleh berlaku dalam pelbagai aspek sehingga akhirnya penghinaan terhadap agama lain terjadi. Hal ini menunjukkan mereka tidak saling menghormati antara satu sama lain.
Hal ini, setiap individu perlu menerapkan etika dan moral dalam diri masing-masing supaya perkara yang boleh menghancurkan kemajmukan masyarakat dapat dielakkan. Kesimpulannya, setiap masyarakat perlulah menanamkan nilai etika dan moral dalam diri supaya negara menjadi aman, damai dan sejahtera. Seterusnya, pembangunan negara akan terus maju selaras dengan sikap masyarakat yang beretika dan bermoral tinggi. Hal ini, kes jenayah yang semakin berleluasa di Malaysia akan berkurang dari semasa ke semasa. Dan selamat sejahtera, nama saya Nabila Husna binti Muhammad Kamal Arifin. Nombor matrik saya 17 DIB 21F2066. Saya akan meneruskan pembentangan saya tentang jati diri. Jati diri ialah unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan lahiriah individu atau masyarakat. Ia juga sifat atau ciri yang unik dan istimewa daripada segi adat, bahasa, budaya, agama dan sebagainya. Ia juga yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu, sesuatu bangsa dan sebagainya. Cabaran membina jati diri dari aspek ekonomi ialah pada zaman penjajahan British. Mereka menggunakan dasar divide dan rule, di mana mereka memisahkan kaum-kaum utama mengikut bidang ekonomi. Cabaran membina jati diri dari segi aspek politik ialah parti politik wujud untuk mempertahankan hak rakyat dan negara. Seterusnya, setiap kaum mempunyai parti politik sendiri. Ketiga, parti politik menghasut pemikiran rakyat dan menyemarakkan sentimen pengkauman demi kepentingan sendiri. Yang terakhir, parti politik ada menggunakan taktik kotor. Seperti masyarakat Melayu dalam bidang pertanian dan ditempatkan di kawasan perkampungan. Masyarakat Cina pula dalam aktiviti perlombongan dan ditempatkan di bandar. Masyarakat India ditempatkan di kawasan ladang-ladang getah. Ini menyebabkan ketiga-tiga kaum ini terpisah dan hubungan menjadi lebih renggang. Kesimpulannya, untuk mencapai keharmonian dan kemakmuran negara serta masyarakat, maka setiap individu perlu memiliki jati diri agar setiap individu dapat hidup dalam suasana yang harmoni dan dapat memupuk perpaduan melalui semangat kerjasama, toleransi, kekitaan dan hormat menghormati. Selain itu, identiti yang diwujudkan tidak membawa kepada perpecahan kaum. Ini bermakna individu daripada kaum yang berlainan bebas mengamalkan adat dan budaya masing-masing, namun berkongsi satu jati diri kebangsaan yang sama dengan individu dari kaum lain. Dengan kata lain, rakyat yang mempunyai jati diri adalah rakyat yang sayangkan bangsa dan negaranya. Selamat sejahtera, nama saya Lashni, anak perempuan Ganesh, nombor matrik 17 DIB 21F2048. Hari ini saya nak terangkan tentang faktor kemajukan masyarakat mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Masyarakat majmuk ialah masyarakat yang mengandungi beberapa kumpulan etnik yang hidup berdampingan dengan mempunyai budaya tersendiri walaupun berada di bawah sistem politik yang sama. Pada awal abad ke-19, lebih 90% penduduk di Tanah Melayu adalah Melayu. Imigrasi India dan Cina mengubah struktur kependudukan asal Tanah Melayu. Ia menyebabkan pembentukan tiga kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Masyarakat majmuk di Malaysia terdiri dari pelbagai etnik yang dikategorikan mengikut cara hidup, pola penempatan, pekerjaan dan pendidikan. Orang Melayu boleh ditafsirkan sebagai penduduk asal Tanah Melayu di mana nenek moyangnya datang dari Indo-Cina atau Yunan lebih 3,500 tahun dahulu. Kaum Melayu bekerja sebagai petani, peternak, menangkap ikan dan mengutip hasil hutan. Dengan kedatangan agama Islam di Tanah Melayu, kaum Melayu telah menganuti agama Islam dan mengamalkan syariat yang wajib dalam Islam.
Penghijraan masuk masyarakat Cina secara beramai-ramai berlaku selepas pengambilan Pulau Pinang oleh British dari tangan Sultan Kedah. Pada peringkat awal, buruh-buruh Cina bertumpu di tapak-tapak perlumbungan awal. Sesetengah kaum Cina menganut agama Kristian, namun kebanyakan kaum Cina menganuti agama Buddha. Penghijraan masyarakat India ke Tanah Melayu pula berlaku secara besar-besaran. Kebanyakan buruh India datang dari selatan India. Buruh-buruh India bermula sebagai pekerja di dalam ladang tebu dan kopi di seberang perai. Orang Melayu antara faktor kemajukan masyarakat mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban ialah jati diri. Jati diri ialah rangkuman nilai, budaya, bahasa, pegangan, fahaman dan pandangan sejagat sesuatu kaum. Cabaran membina jati diri dari segi politik ialah setiap kaum mempunyai parti politik sendiri dan parti politik menggunakan teknik kotor. Dari aspek ekonomi pula, perbezaan pekerjaan antara kaum membataskan interaksi sosial antara mereka. Perasaan prasangka antara kaum juga menjadi lebih kuat. Kesimpulannya, setiap kaum di Tanah Melayu mempunyai identiti masing-masing. Dengan adanya dasar-dasar kerajaan dan rukun negara, keharmonian dicapai. Proses perpaduan di negara ini memerlukan kerjasama dan kesedaran semua pihak untuk memastikan kesepaduan sosial yang sedia ada dapat dikekalkan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amalina binti Muhammad Suhaini. Nombor matrik 17 DIB 21F2034. Hari ini saya akan membentangkan tentang faktor kemakmuran masyarakat mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Maksud masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk merujuk kepada beberapa kelompok bangsa atau kaum yang tinggal dalam satu kawasan politik sebagai satu masyarakat tetapi hidup terpisah kerana yang diajarkan dengan sultan mengamalkan cara hidup, adat dan kepercayaan yang berbeza dengan bangsa lain. Antara faktor kemakmuran masyarakat yang mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia antaranya ialah faktor budaya. Budaya yang berlainan di Malaysia mempunyai keunikan tersendiri dan juga peraturan yang mesti dipatuhi dan dihormati. Yang kedua, budaya seperti penyambutan Hari Kebangsaan mempunyai banyak perbezaan dengan kaum Cina dan India. Sebagai contoh, kaum Cina menyambut Tahun Baru Cina dengan tarian singa supaya mendapat tuah yang bagus. Kaum India pula menyambut Thaipusam dengan menyuntik badan dengan jarum. Secara kesimpulannya, kemajmukan rakyat Malaysia banyak mengajar kita tentang betapa uniknya budaya daripada kaum lain dan banyak yang boleh kita pelajari daripadanya. Walaupun kita mempunyai budaya atau adat resam yang berbeza, nilai etika masih lagi diambil kira dan tidak diketepikan. Sebagai rakyat Malaysia yang pelbagai kaum, kita mestilah sentiasa menghormati kaum yang lain supaya unsur keganasan dapat dielakkan dalam kehidupan seharian dan kita semua hidup dalam keadaan yang aman.